وهو دفين الجاهلية، ففيه الخمس في الحال بشرط أن يكون ذهبا أو فضة، وأن يوجد في الموات أو في ملك أحياه. وتجب زكاة التجارة إذا بلغت نصابا آخر الحول، وهي ربع أشر القيمة. فصل في زكاة الفطر. وتجب زكاة الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحاط بالأنوار من كل الأجانب وهيبات مولانا عظيم، نعلت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا اللهم بما ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا والقتل أنت وذكر. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا أقوالنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تجعل مصيبتنا في واجعلنا في منتهى رضاك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رحمه الله: فصل: وأما الذهب فنصابه 20 مثقالا، والمثقال 24 قيراطا. فصل: وأما الذهب فنصابه 20 مثقالا. Jadi ini berkenaan dengan faslun. Ada faslun Ada. Fi? Nisabi zahab. Ada faslun. Ini satu fasal. Fi nisabi dhahabi. Pada nisab emas. Nisab al-dhahabi emas. Wa amma al-dhahabu, adapun zahab, adapun emas. Fa nisabuhu, maka bermula nisabnya zahab 20 mithqalan, 20 mithqal. 20 mithqal, mithqal yakni timbangan yang khas pada zaman orang Arab. Timbangan yang khas di zaman orang Arab. Sebab itulah kata Imam Ibn Ruslan rahmatullahi alaih, 20 mithqalan nisabul lidhahab wa 100 dirham fiddatin wajab. Kama sayati insya-Allah. Zaman dulu punya kiraan. Jadi Musannif rahimahullah taala akan menyebutkan timbangan zaman dulu. Dan timbangan zaman dulu anda tak berhajat untuk membahaskan sepanjang lebar. Ada maklumat pun terhad berkenaan dengan timbangan zaman dulu. Walaupun kita tumpukan kepada kilogram ataupun gram sahaja. Kemudiannya wal mithqal 24 qiratan. Dan bermula al-mithqal, bermula satu mithqal. Ialah 24, ialah 24. Qiratan sama juga timbangan khas di kalangan orang Arab. Sama juga qirat, yakni nama timbangan. Dan qirat tu lebih kecil daripada mithqal. Maka kalau kita sebut bahawasanya nisabul dhahab ialah 20 dan satu mithqal bersama 24 qirat, maka 20 mithqal dengan bersamaan dengan berapa qirat, Ustaz? Kita ingat nak robot kan, ulang-ulang pula ni. Yang ni kalau kata nisab zahab ialah 20 mithqal dan satu mithqal bersamaan dengan 24 qirat.
maka 20 mithqal bersamaan dengan berapa mithqal? 20 mithqal bersamaan dengan berapa qirat? Tak tahu apa? Nak kena buat apa Ustaz Sam? Nak kena buat apa? Darab bagus. Seorang darab. Ha? 480 ha? 480 ialah hasil daripada darab 24 dengan 20 misqal. Ala kulli hal tak penting. Nak buat apa? Zaman dulu. Cumanya untuk orang yang nak bahas tentang hadis, na'am. Itu penting. Kerana hadis, dalam hadis disebutkan nafs dengan misqal. Tamam? Maka kalau kita nak tahu gram pun sama juga. Kita kena tahu dulu satu misqal bersamaan dengan berapa gram. Masih? Betul kalau tengok dobit para ulama. Satu misqal kalau sini dia buat 20 misqal bersamaan dengan 30 quflah. Wal quflah 10 uqiyah. Bersamaan 3 uqiyah. 20 misqal 3 uqiyah. 1 uqiyah bersamaan dengan 28 gram. 20 misqal bersamaan dengan apa? Dengan 3 uqiyah. Dan 3 uqiyah bersamaan dengan 28 gram. Kemudian 28 sebut darab dengan 3. Dapatlah 84 gram. Jadi dia ada perantaraan. Dia nak sampai kepada gram, dia datangkan dulu uqiyah. 3 awaqi. Jadi 1 gram, 1 misqal bersama berapa gram? 12. Tak. 20 misqal bersamaan dengan apa? 3 uqiyah. 3 awaqi. 3 awaqi. Dan uqiyah bersamaan 28 gram. Tak bawa tu bagi kita. 3 gram. Cuba seorang tengok. 1 misqal berapa gram? Apa dia? Jadi 1 misqal berapa gram? Ha? Apa dia? Mana mayam? 20 misqal timbangan mekam bersamaan dengan 25 mayam. Mim alif ya Mim alif. ya mim. Ringkasan tu rasa tu. Di sini tak sebut. Dia kata 20 misqal khalisah. Maka 20 tu bersamaan dengan 3 awaqi. Itu uqiyah 28 gram. 8 gram. Tak. 1 misqal sama apa? Ada tak sebut? Berapa gram? Maksudnya satu mayam ni satu miskol tu. 1 mayam? Satu miskol tu. Mayam ni satu miskol tu. Mayam ni sini. 85 gram. Satu mayam 3.3. Macam mana kita berdapatkan tak? Berapa uqiyah? Berapa satu? Kalau 20 misqal. Dah 20 satu mayam. Besok mah ialah 20 misqal timbangan mekam bersamaan dengan 25 mayam. Dan bersamaan 2.71.8 syok. Syok apa dia? Syok. Bersamaan dengan 85 gram. Baik. Jadi soalan di sini, faham tak? Ada asal ada dobit kat sini. Tersebut. Ad-dinarul Islam yusawi mithqal. Penusuk dia kalau yang ada dobit tu, dia dinar Islami menyamai dengan 1 mithqal. Bermaksud boleh kita ibarat dengan 20 mithqalan ataupun 20 dinaran. 20 dinar. Ataupun 20 mithqal. Cuma di sini kalau kita tengok 85 gram. Boleh tak kita dapatkan berapa 1 mithqal? 20 mithqal
bersamaan dengan 85 gram. Boleh dapat kan Syekh? Cuba 3 tak. Satu dinar. Tak. Ayo, satu mithqal berapa? 3.3 Bersama berapa gram? darab. Boleh bahagi Syekh? Boleh dapat? Miskol satu dinar. Sama. Atau bagi itu kat di sana 4.25 gram. Satu? 4.5 gram. Satu dinar 4.25 gram. Satu dinar bersama dengan 4. 4.25 gram. Kalau 4.25 darat dengan 20 berapa? 85 gram. Ni kalau hak mayam dia dapat 67 gram saja. Tengok. Darab 20. Dia tak? Tadi lepas tu tadi apa? Satu? Satu dinar bersamaan 4.5 gram. 4.25. 4.25 gram. 4.25 gram kalau darab dengan 20 dinar dapat 85 gram. jadi kalau sini 20 apa nama? Aywa sah. 85 gram betul ya? Faham tak? Jadi satu mithqal ialah bersama berapa? 2 apa? 4. Satu miskol dan satu dinar sama. Ayo sama. 4.5 gram. Sama. Baik, hadir. Mafhum. Dulu aku huraikan tak tu? Baik. Jadi kalau kita tengok balik mithqal, kalau Dr. Labib Najib Hafizahullah Ta'ala dia kata mithqal tu bersamaan dengan 1 dinar dah. Satu mithqal dengan 1 dinar. Sebab tu kita boleh sebut 20 mithqalan, 20 mithqal yakni 20 dinar. Pada zaman dulu dia ada dua istilah duit. Pertama dinar dan dirham. Dinar ialah duit emas. Dan dirham ialah duit perak. Selain daripada itu adalah duit tembaga yang panggil nuhas. Disebut sebagai siwak, sebagai fulus. Tamam? Fulus ni ialah ibarat daripada duit tembaga. Sebab tu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala riba fil fulus. Kata para ulama, Syekhul Islam Zakaria wa ghairuhu min kibar Syafi'iyah, la riba fil fulus wa in rajat rawajan naqdain. Tidak ada riba pada fulus yang duit tembaga. Wa in rajat rawajan naqdain, walaupun apa? Laku seumpama lakunya emas dan perak. Tamam? Kemudian zaman akhir ni pula hasillah pula satu perbahasan di kalangan ulama iaitu namanya banknot. Al-banknot yakni banknot apa ya? Banknot. Ha? Sistem apa? Duit. Yang menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Duit kertas lah. Orang Arab panggil apa? Banknot atau orang panggil notes. Bas. Ada setengah ulama fiqh namakan dia sanadatud duyun. Ialah apa? Sanadud dain. Sanadud dain, Allah irham ayat Cik Kedah dalam surah Al-Misbian terjemah dengan surat hutang kerajaan. Yang duit kertas tu adalah surat hutang kerajaan. InsyaAllah nanti kita bahas. Yang depan lagi. Wa ala kulli hal, nak sentuh balik ialah mithqal bersamaan dengan satu duit dinar. Tamam? Dan satu duit dinar bersamaan dengan berapa? 4.25 gram. Maka 4.25 gram kita darat dengan berapa untuk hasilkan nisab? Kita darat dengan apa? Darat dengan 20. Maka hasil adalah 85 gram. Tamam? 85 gram ialah kalau Dr. Labib Najib Hafizahullah Ta'ala dia kata tahdidan. Tahdid ni makna kata secara tepat 85 gram. No? Makna kita dalam masalah ni kita agak ihtiyat. Makna kalau kurang apa? 1 gram maka tak wajib zakat. Tamam? Tapi dalam sebahagian kitab tak nafi, mereka ada membilang apa dia? Mereka ada membilang 84 gram. Di antaranya kitab At-Taqiratus Sadidah. 84 gram. Tapi tengok dalam kitab lain, tengok dalam fiqh manhaji dia kata 85 gram. Tamam Syekh? Faham tak Mat cara kira dia? Syimi faham tak? Mana pen? Maka. Atas. Ustaz Usam faham Ustaz Usam? Mana? Jadi di sini satu mithqal bersamaan dengan 1 dinar. Dinar ni pada sini duit emas. Saya tengok duit emas. Kupang lagu tu. Maka 1 dinar bersamaan dengan apa? 2.4.25 gram.
Maka macam mana kita nak tahu kata 20 gram dua apa? 200 apa? Mithqal bersamaan dengan berapa gram? 20 mithqal bersamaan berapa gram? Macam mana nak buat sini? 1 mithqal bersamaan dengan 1 dinar. Tidak, 1 dinar tu besar tu berat berapa? 4.25 gram. Macam mana kita nak tahu kata dapat 20 mithqal? Kita buat apa? Kita buat sini. Kali dengan Allah. Yang ni kali dengan Allah. Kali dengan 1 dengan 20. 4.2 dia dapat kali dengan 20 dia dapat berapa tadi? 85 gram. Sebab itu bila kita sebut 20 mithqal dan boleh juga kita sebut 20 dinar. Baik. Dan hatta dalam hadis Nabi SAW pun sebut walaysa alayka syai'un hatta yakuna laka 20 dinar. Hatta dalam hadis baginda Nabi SAW rawahu Abu Dawud ni hadis Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Nabi menggunakan ibarah dinar. Nabi menggunakan ibarah apa? Dinar. Imam Syekh. Musannif menggunakan ibarah mithqal. Mungkin kerana itu yang makruf zaman musannif. Ada bawah ni. Tak nak pupuk. 4.25 gram. Tak nak 20 ada je bawah ni. InsyaAllah Syekhana. Baik. Wa nisabul fiddati. Dan nisab fiddah. Nanti nak hurai. Kita baca dulu. Lagi nak hurai. Wa nisabul fiddati. Wa nisabul fiddati dan bermula nisab fiddah. Nisab al-fiddah yani ish? Nisabul fiddah yani nisab bagi perak 100 dirhamin islamiyin fiddatan khalisah. Naam. 200 dirhamin, dirham. Dirham ni apa dia? Duit perak. Duit perak. Jadi duit perak ni dia lagi murah lah daripada duit dinar orang Arab ni. Fiddatan islamiyin. Yang dibangsakan kepada Islam. Taib. Mengapakah dikaid dengan Islam? Kerana dirham dikaitkan dengan Islam kerana dirham ni berbeza nisbah apa dia? Berbeza nisbah zaman jahiliah dan Islam. Dirham yang dibuat tu berbeza nisbah apa dia? Zaman jahiliah dan juga zaman Islam. Berbeza dengan zahab. Az-zahab, emas. Emas tidak berbeza pada zaman jahiliah dan Islam. Faham Syekh? Bukan makna berbeza ni berbeza pada bentuk. Adapun kalau kata naik harga, naik turun. Faham? Maksudnya apa? 100 dirhamin islami. Dikaitkan dengan Islam kerana perak duit dinar tersebut berbeza bentuknya itu dan besarnya itu di antara zaman jahiliah dan zaman Islam. Jadi nak suruh kira hak zaman Islam, bukan zaman apa? Jahiliyah. Dirham Syekh. 100 dirhamin fiddatin dirham saja. Sebab itu dirham dikaitkan dengan Islami. Ihtiraz bahawa dirham apa? Dirham jahiliyah. Faham Syekh? Adapun emas tak berbeza. Lam yakhtalif la fil jahiliyah wala fil Islam. InsyaAllah. Nak ulang balik. 100 dirhamin. 200 dirham. Islamiyin. 200 dirham. Islami. Kenapa 200 dirham Islami? Kena kuat dengan Islami. Supaya terkeluar dirham zaman jahiliyah. Kerana dirham
zaman Islam dengan zaman jahil tidak sama nisbah berat. Berbeza dengan zahab. Zahab yang digunakan oleh orang Arab, yakni apa? Dinar orang Arab. Sama zaman jahil dengan zaman Islam. InsyaAllah, Mat. Sebab berat je lah. Supaya tak tertukar lah. InsyaAllah, Syekhana. Qala fiddatan khalisah. Apa dia? Min fiddatin khalisah. Punya kita. Min fiddatin, daripada perak, khalisatin yang bersih. Yang bersih ni yakni tidak ada campuran. Tidak ada apa? Campuran. Faham Syekh? Tidak ada apa? Campuran. Tidak ada apa? Tidak ada campuran. Syuf. Nak dikira nisabuz zakah, dia itu beratnya 200 dirham Islami. Itu hendak dalam bentuk khalisah yang tidak ada campuran. Kalau ada pun duit dirham yang telah bercampur dengan apa? Dengan umpama tembaga, atau besi. Maka hendaklah dikira 200 itu 200 yang khalis. Sebab itu kata para ulama kata la zakata fil maghshush hatta yablugha khalisuhu nisaban. Tidak ada zakat pada benda yang dicampur. Sehinggalah sampai hak solid dia tu cukup nisab. La zakata fil maghshush hatta yablugha khalisuhu nisaban. Jadi khalisah dia yang tidak ada campuran. Ada pun yang bercampur perak dan juga dia dan juga tembaga, maka jawapannya ada tak zakat? Wajib zakat jikalau qadar solid perak tersebut sampai kepada had nisab. Macam mana nak tahu? Bi'tibari urfi ahli al-khibrah. Uruf ahli-ahli yang cerdik pandai dalam masalah ni. Bukan semua orang. Dia boleh tengok macam orang tengok cincin yang campur emas dengan perak. Cincin emas dengan selain perak. Emas dengan perak. Dia boleh tahu qadaran emas berapa, qadaran perak berapa. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kalau yang bercampur, tidak akan dikira wajib zakat hatta yablugha khalisu nisaban. Hingga sampailah yang hak solid je. Solid perak saja tu, cukup nisab. Iaitu 200 dirham Islam. Baik, kita baca lagi. Nanti kita akan bahas tentang gram ni. Taib. Wadirhamul Islami, dan bermula 1 dirham Islami. Berapa? Wadirhamul Islami, dan bermula 1 dirham Islami. 17 qiratan. Bersamaan dengan 17 qirat. 17 apa? Qirat, iaitu 1 timbangan. Illa, melainkan. Tamam? Khumusa qirat. Ha? 17 qiratan, ma'ruf tadi saya sebut tadi. Timbangan orang Arab. Illa, melainkan khumus qirat. Khumus qirat ni apa? Melainkan 1/5 qirat. Ini nombor pula ni. Qirat. Jadi tengok sini ya. Apa? Dirham Islami 17 qiratan. Ialah 17 qirat. Melainkan 1/5 qirat. Faham tak? Bermaksud kita ada 17 apa? 17 qirat. Salah satu qiratnya itu kurang apa dia? 1/5. Mafhum? Faham ni? Yang ni maksudnya Allah. 1 dirham Islami bersama Allah.
17 qiratan. Bersamaan dengan 17 qirat. Daripada 17 qirat tu, faham tak? Satu qirat tu, tidak ada apa? Kurang 1/5. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya ada 16 qirat. Dan yang lebih tapi tak cukup bawah 17 qirat. Berapa? Syekh, boleh buat dalam bentuk tulisan berapa Syekh? 16.45. 16.45 qirat. 16 ayuh 16.45. Kalau dalam bentuk perpuluhan tak? Ayuh, so, Syekh seorang kalkulator. Tak, ayuh. Nak buat kena? Nak buat kena? 16.4/5 nak buat kena? 4/5 lah. Bukan Nak 1/5. 1/5 tu tolak. Ya. Ni nak isbah. Jadi 4/5. Faham tak? Sebab 4/5 tu lah nak kata 1/5 tu tak ada. Daruri Syekh. Betul tak Syekh? Dapat berapa bulan? Ustaz, mana? InsyaAllah. Baik. 4/5 kali hidup. Ha? Dan nanti dalam bentuk puluhan. Kena kali hidup. Kilogram. Kalau nak betul puluhan kena kali. Dia kena apa? Kena pakai apa? Kain yang aras tinggi ke apa? Ada sin san dia, sin san. Baik. Baik, jadi berapa? 17 qiratan illa khumus qirat. Berapa bersamaan? Sebab tengok balik 17 qiratan illa, melainkan istisna kan? Istisna nafi sebab nafi. Sekira. Jadi illa khumus qirat melainkan apa? Khums qirat. Bermaksud bersamaan dengan apa? Maksud dia 17 qirat, satu qirat tu tolak 1/5 daripada dia. Maksudnya apa? 16 qirat 4/5. Ya Syekh, ada sahih. Syekh tengok ni betul tak buat? Kalau ni, betul tak? Anda suka buat ni je lah. Tak? Apa bayangkan yang 17? Sampai habis lah. Bayangkan yang 17. Salah satunya ni, kita bahagi 5. Saya nak bagi 5. Ni boleh tak? 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? Maksudnya apa? Maksudnya, ada 1/5 tu tak masuk. Berat dia tu. Tolak satu. Satu ni apa? Jadi maksudnya kita ada apa? Bulat macam ni 17. Sorry, kita ada bulat ni apa? 17 lah campur yang ni. Cuma salah satunya tak apa? Tak cukup 1/5. Betul, illa khumus. Menaikkan 1/5 qirat. Maka sebab tu kita buat dengan bahasa mudah apa? Yang ni, dengan kalau tak kira dengan adat istisna, jadi 16 4/5 qirat. Betul tak? Ustaz Azam? Tak faham ni Ustaz Azam? Taib. Sekarang ni kita kata apa? Nisabul fiddah. Nisab fiddah berapa? 200 dirham Islami. 200 apa? Dirham Islami fiddatan khalisah. 200 dirham Islami. Taib. Dirham Islami, satu dirham Islami bersama dengan berapa? 17 qirat melainkan 1/5 qirat. Melainkan Syekh. Maksudnya apa? 17 tu Syekh. Syekh. Sebab 17 tu tolak dengan 1/5. Illa khumus qirat. Boleh buat tolak Syekh? Boleh buat tak? Kira macam mana kita hendak 17 tolak dengan 1/5. Maksudnya sekarang ni boleh tak kita tolak 17 tolak dengan 1/5. Macam mana nak buat? Dia boleh buat gambar rajah macam mana? Lupa dekat dalam matematik. 17 angka besar kan? 1/5. Jadi nak buat kena? Benda mudah punya. Ni boleh padam? Boleh padam ni?
Sekarang ni dia kan buat misal. Dia kan buat ayat. 17 qirat melainkan apa? 1/5. Dia tolaklah 1/5. Faham tak? Ha, bisa ngaji kan sekolah kan? Ha, ni nak buat mana? Nombor besar nak tolak nombor kecil. Ingat tak? Mana tak ingat? Kita nak buat. Bahagi. Dia kata bukan tolak tu lagi pakai tolak lagu tu. Sini tolak mana? Tolak jatuh bawah. Ha. Dia kena bahagi. Ha? Baik, dia kata terbalik pula dah. Oh. Okey. Saya nak buat je dah. Nak buat dah saya tengok cara dia. Lupa Allah. 17 tu kali ia boleh tulis 16 5/5. Oh. 16. 16 lepas tu sebelah dia tu 5/5. Nombor apa? Bawah dia, bawah dia. Ha. Sini. Bukan. Lepas tu? 16 5/5. 16 besar macam ni. Oh, 16. Lepas tu? 5/5. 5/5 lagu tu. So yang ni 1/5. Lepas tu tolak. Ha. Okey. Okay, maksudnya 5/5 tu sama dengan 1 lah. Ha, faham. Kira situ kita dapat. Oh, tolak je lah Mat. Mudah ya. 5/5 tolak dengan 1/5 apa? Ni 1 tolak 5 apa? 5 tolak 1 sorry. Negatif pula lagi. Ha, apa? 4/5. Jadi apa dapat 16/5. Cuma lagi dia bertanya kenapa dapat macam ni pula? Ha tu Payah nak keledar lah. Wah lah kulah Syekh. Anda dah faham lah? Tak budi. Bukan tak budi. Anda nak suruh hampa faham yang tadi tu. 1 dirham Islami bersama dengan 17 melainkan berapa? Melainkan 1/5. Maksudnya Ustaz Usam, anda bayangkan ni Ustaz Usam. Ni tengok ni. Anda bayangkan ni ada bulat, duit ni. Faham tak? Ada 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 12 13 14 15. Ada apa? Ada 17 tau semua. 17. Tapi salah satunya tu, faham tak? Maksudnya pecah. Tahu duit ni maksud dia apa? Dikira nak kira 1 dirham Islami tu bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan qiratnya tu salah satu qirat tu dia. Salah satu qirat tu pun tak cukup. 1/5 tak ada. So dia kata illa khumusa qirat. Dengan 1/5 qirat. Bermaksudnya apa dia? Bermaksudnya dengan bahasa yang lebih mudah ialah nisabnya ialah 16 4/5 qirat. Ha, faham Ustaz? Sini. InsyaAllah. Tapi kita nak macam kita bahas. Kita bukan nak bahas di situ. Sebab tu kalau hampa nak tahu dirham Islami 16 4/5 tu. Jadi darab dengan berapa Syekh nak dapat apa? 200 tak? Nah, jadi apa? 17 qirat, 16 qirat tu, 16 4/5 nak darab dengan 200 dirham Islami. Supaya dapat dalam bentuk qirat. Nah, jadi macam mana? 16 4/5. Tidak, darab dengan apa? Ni nampak je kan? Darab dengan 200. Macam nak buat Dia fikirlah sendiri. Macam nak buat? Syekh. Nak dapatkan dalam bentuk apa? Qirat. Oh, maksudnya 16 ni satu ni ada, satu dirham ada. 16 dirham ni 16 yang penuh. Satu yang tak cukup. Ana tak ingat cara nak tukar poin. Ya sebab kalau gini boleh kan payah kena tukar poin. Ana tak ingat cara nak tukar poin 45. Yang main Hak lain tak ingat? Weh tak ingat? Kalau weh? Tak ada ingat. No? Jadi apa bayang kalau dia 200 jadi dapatlah bilangan apa. Alah kulah Syekh. Macam mana sebut tadi? Yang kita fikir apa? Kita fikir gram lah. Gram. Doruri dia. InsyaAllah. Baik Syekh. Kemudiannya kalau kita tengok daripada sudut gram. Gramnya lah bersamaan dengan 1 dirham bersamaan dengan 2975 gram. Tadi apa tadi? Tadi mah apa? 4.25. Yang ni tak? Yang ni 1 apa? Yang ni 1 dirham. Dirham bukan dinar. Bersamaan dengan 2.975 gram. Bermaksud 2.975. Macam mana simi kita nak hasilkan
apa nama? 200 dirham. Darat ke tolak sini ke tambah? Kali darat bukan darat mah. Kali tu darat lah sini. Jangan buat gitu. Kali dengan Allah 200. Dapat Allah? 5? Sama 595. Jadi 595 gram ialah nisab bagi perak. Tu je nak tanya ni. Mana? Yang atas tu. Yang atas tu. Dah kena tunggu share bagi jawapan lah. Balik share kita ni bagi peringat dia punya matematik. Untuk dia bagi tahu jawapan kita. No, share no. Cara tegak pecahan. Matematik. Kena ngaji matematik pula. Matematik kan berat ni. Daruri je kita. InsyaAllah, Mat. Jadi, dapat kita faham dari sini bahawasanya nisab bagi emas ialah 20 dinar dan 20 dinar bersamaan dengan 85 gram. Tamam? Dan nisab bagi perak ialah 200 dirham Islami dan 200 dirham Islami bersamaan dengan 595 gram. Wadah insya-Allah. InsyaAllah. Adapun qirat tu macam yang sebut adalah kiraan zaman dululah. Satu dirham Islami bersama berapa qirat. Satu apa nama dinar bersama berapa qirat. Tamam. Kiraan bahawa zaman dulu. Boleh tak? Zam, faham tak Zam? Yang mana tak faham? Tujuh belas? Aha. 17 qirat melainkan 1/5. Ha? Tak cukup tu 1/5 tak cukup. Illa melainkan yang ni tak cukup. Maksudnya bukan kira 17 solid lah. 17 tolak 1/5. InsyaAllah. Faham Jun? Ya ada semua dia bilang 4/5. Ha. Cuma kalau perpuluhan tu tak ada Syekh. Tak ada perpuluhan. Soal Azam. Saya tak ingat lah. Anda ingat pecahan lah. Pada ada faedah ngaji kolah. Baik Syekh. Khalas? Baik. Jadi kembali pada masalah setelah kita tahu bilangan 595 dan juga untuk apa? Untuk perak dan juga emas. Iaitu 85 gram. Nampak macam apa? Emas sikit sebab emas mahal lagi daripada perak. Tamam? 85 gram dengan 595. Baik. InsyaAllah soalan. Soalan matematik tanya Syekh. Tanya no. Lagi anda keluar ke kaedah ta'abudi. Faham tak? InsyaAllah. Baik. Jadi, balik pada masalah, apakah zakat nisab, zakatul zahab? Dulu anda dah hurai dah. Zakatul zahab ataupun zakatul naqdain, zakat emas dan perak, iaitulah kita mempunyai emas dan perak, lalu kita menyimpan dia. Kita ada apa? Emas dan perak, lalu kita apa macam ni? Menyimpan dia. InsyaAllah Syekh kena. Kita ada emas dan perak, lalu kita apa? Kita menyimpan akan dia. Tamam ya Syekh? Maka kalaulah kita menyimpan, tamam, dan cukup nisab. Berapa? Yakni masalah sini simpan apa? Emas. Sama ada emas tu dalam keadaan jongkom emas. Ataupun perhiasan emas. Ataupun duit dinar emas. Kalau ni orang duk jual gold coin. Terbalik ke? Coin gold ke? Gold coin. Fi khilaf. Mudaf ilaih. Anda tak pasti, anda tak tahu. Kalau ahli bahasa Inggeris. Beli coin emas tu. Jadi sini simpan dan nisabnya itu lebih 85 gram dan ke atas dan telah yahul al-haul. Dah cukup setahun. Maka wajib keluarkan zakat iaitu 2.5. 2.5%. InsyaAllah. Jadi ingat balik makna zakat emas ni, zakat emas yakni emas yang kita simpan. Emas yang kita apa? Kita simpan. Baik. Kita baca lagi di depan.
Wala tajibu zakatu, dan tidak wajib zakat. Wala tajibu zakatu, dan tidak wajib zakat. Hatta fi zalika, pada demikian itu, demikian mana? Zalika mana? Tak ada lambung, tak ada. Wala tajibu zakah tu. Hatta, tamam. Wala tajibu zakatu, dan tidak wajib zakat. Kalau ada fi zalika adh-dhahabi wal fiddah hatta yahula alaihi al-hawl. Sehingga yahula yakni apa? Sampai ataupun cukup, ataupun yahula makna cukup, alaihi atasnya, ataupun yahula sini kita boleh terjemah dengan berlalu. Berlalu atasnya az-zahab wal fiddah. Alaihi ala az-zahabi wal fiddah. Al-hawlu oleh apa? Oleh setahun. Hatta yahula alaihi al-hawl. Sampai cukup apa? Cukup setahun. Jadi mestilah qadaran apa? Nisab itu cukup setahun. Tamam ya Syekhana? Tayyib. Adapun masalan Syimi. Masalan. Syimi ada apa? Ada 85 gram. Simpan mah. Simpan. Tiba-tiba esok apa? Sehari ber dia. Nak cukup ber dia. Esok nak cukup ber setahun. Syimi pun apa? Mat, aku bagi apa? Hadiah pada hang. Nah ambil. Berapa dia bagi? Masalah dia bagi 1 gram. Jadi berapa? 84 gram. Ayo, tamam. Dia bagi 2 gram. 80 berapa? 3 gram. Tinggal kat dia. 2 gram dia bagi kat Mat. Faham tak? Lepas tu dia pujuk balik Mat. Mat, bagilah balik. Hak kita punya tu. Tak rasa malu kau ambil adik punya. Faham tak? Akhirnya Mat pun bagi balik. Maka Mat bagi balik kat Syimi. Faham tak? Maka dikira apa? Bermulanya apa dia? Haul yang baru. Tamam? Dia bukan kira sambung tak? Sebab itu para ulama bahas. Apakah hukum kita membuat helah supaya tak wajib bayar zakat? Boleh. Jawapannya, boleh. Tetapi hukumnya makruh. Ha? Tak haram, makruh. Walaupun bersepakat. Walaupun apa? Kata barang walau lahzah. Sesaat lagi tak cukup, terus tolak kat orang. Macam walaupun bersepakat. Walaupun sepakat je lah. Hada nusami hilah. Itulah hilah. Faham tak? Yang penting akadnya sahih. Nak jangan jual beli apa? Dengan apa? Berta'liq masalah. Adalah ya sahih. Faham Syekhana? Jadi sebab itulah apa dia? Para ulama sebut mestilah cukup haul. Andai kata dia apa? Membuat hilah sekira-kira tidak cukup haul, hukumnya makruh. Masih Syekh. Bukan haram, makruh sahaja. Tengok Fala zakata qabla tamamihi walau bilahzah. Tidak ada zakat sebelum buat cukup haul walaupun buat satu lahzah. Dia nak cari mana sebelum lahzah ni? Faham tak? Falau zala milku fil hauli 'anil nisabi aw ba'dahu bi bai' aw ghairihi thumma 'ada bi syira' aw ghairihi ista'nafa al haul. Yani ada 85 gram. Tamam? Kemudian dia jual apa? Dia jual 5 gram. Dekat Mat. Kemudian dia beli balik. Ista'nafal haul. Mula balik haul. Sebab itu 85 gram mesti dalam apa? Daripada awal mula nisab. Tamam? Awal mula nisab. Sehinggalah apa dia? Sampailah haul. Mesti dalam keadaan cukup. Tidak diusik lah bahasa mudah. Tamam Syekh? Faham tak Syimi? Kalau Syimi ada 100 gram. Lalu Syimi apa? Lalu Syimi jual 10 gram. Jadi 90 gram. Ha. Soalannya tu wajib dah bayar zakat? Ha? Syimi ada apa? Ada 100 gram. Kemudian apa? Lagi sehari nak cukup apa? Cukup apa? Cukup haul. Syimi jual lah 10 gram. Syimi bagi kat orang 10 gram. Jadi 90 gram. Wajib dah zakat? Wajib dah zakat? Tak wajib zakat. Oh, dia dah jual. Sekurang-kurang ni sok apa Syimi? 85. Wajib tak zakat Syekh?
Wajib zakat tapi atas qadaran bahawa 90 gram. Bukan apa? Qadaran apa? Bukan qadaran 100 gram. Sebab dia jual 10 gram. Faham ya, Syekh? Supa, mana berak? Linqita'i al-hawl al-awwal bima fa'alahu fasara milkan jadidan. Bal mishkat at-tanbir. Jadi dia milik yang baru. Fala budda min al-hawl. Fa idza fa'ala dhalik biqasd al-firar min az-zakat kuriha kara tanzih. Kalau dia buat untuk berlari daripada apa? Daripada zakat. Tak mau bayar zakat ni. Hukumnya makruh. Tamam? Taib. InsyaAllah. Taib. Sama juga Al-Habib Muhammad Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala dalam Syarhul Yaqut. Sama juga kalau kita kata kiaskan emas dengan duit. Emas dengan apa? Dengan duit. Duit kita simpan dalam bank tak? Duit kita simpan dalam bank tak? Maka bila mana kita simpan duit dalam bank dan duit tersebut tidak diusik sehingga sekira-kira yakni masalan kalau 85 gram hari ni nak tengok tadi 24,000 je lah. Kadang-kadang naik turun lah. Kadang-kadang 23, 22,000. Tamam? Maka kalau dalam bank hantar ada 22,000 yang tidak diusik berlalu setahun, maka wajib apa dia? Wajib tak? Zakat. Wajib zakat. Bina di atas apa? Memasukkan pada duit kertas dalam apa dia? Dalam apa Syekh? Dalam bank. Dalam apa? Dalam bab zakat. Emas dan perak. Tapi kalau kata masalah hantar ada apa Ustaz Sam? Hantar ada apa dia? Masalah hantar ada 20,000. 24,000 tapi hantar setiasa apa? Duk keluar masuk. Bila wajib zakat? Tak akan wajib zakat. Bila wajib zakat? Apabila nisab tersebut telah melalui setahun. Faham Ustaz Sam? Kalau bank, hantar cucuk bank tak? Anda ingat dulu anda nak pergi buat bank Islam tu. Abang tanya, yang kerja tu dia tanya, adik masih nak buat apa adik? Saya nak buat bank. Dia kata, bank dah ada dah. Dia buat lawyer buruk dengan no. Anda pandai habis tu. Faham tak? Dia buat lawyer buruk. Betul lah dia. Betul lah dia, faham tak? Tapi bukan makna tu, makna anda nak. Dia kata buat dia. Main nak buat bank ni, saya nak buat bank. Dia kata nak buat bank pun, bank dah ada dah. Apa dia buat lawyer buruk dengan aku, faham tak? Mengamuk panas terus tu, faham tak? Kalau buat gurau bagi, dia buat lawyer buruk. Taklah kerja bank tu mungkin menyakitkan hati dia, tapi jangan sakit hati kita, faham tak? Kita bukan kerja bank macam ni. Faham tak? Lawyer buruk kita. Faham tak? Dah habis masa agak potong, faham tak? Fa'ala kulli hal Syekh. Kembali kepada apa? Kembali pada tajuk bahawasanya kalaulah duit kita letak dalam bank dan duit kita itu cukup nisab sekira-kira apa? Berlalu setahun, maka wajib bayar zakat. Adapun kalau kita tarik semua, maka setiap kali tarik apa dia? Start apa? Haul baru. Setiap kali tarik haul baru. Dengan syarat cukup nisab. Faham tak? Faham Syekh? Tak faham? Yang duit hantar ada masalah dalam bank hantar 100,000. Faham tak? 100,000. Hantar duk tukar duit, dia buat tarik, dia keluar masuk. Faham tak? Yang ni apa dia? Hantar mari sekali apa? Hantar keluar daripada bank apa? 30,000. Faham tak? Lepas tu lagi esok pula masuk pula. Dalam esok pula apa? 50,000. Lepas tu esok pula tarik pula 70,000. Tu masuk pula. Keluar pula. Yakni nisab duit tersebut. Yakni kalau hari ni 24,000 masalan, tamam, maka 24,000 tu tak sempat dia cukup haul setahun. Sebab apa tak cukup setahun? Antara duk keluar tarik. Lebih tu je bersama. Tak cukup apa? Tak wajib zakat ah. Sebab dia keluar semua. Masih Syekh. Kalau sikit dah, contoh hantar dah apa? 50,000. Hantar duk keluar tiap hari RM1, RM2. Ha. Qadaran yang wajib zakat tu akan berlalu dah setahun. Fikir lu. Akan berlalu dah setahun. Hantar dah ambil RM1, akan berlalu dah. Qadaran dia jangan kira yang apa? Yang ditolak masuk tu. RM1, tu tak kira. Faham tak? Sebab RM1, setiap kali masuk baru dia kira apa? Setiap duit tu ada haul dia apa? Yang baru jikalau apa? Cukup nisab. Faham Syekh? Kalau cukup-cukup? Cukup macam mana? Kalau kena keluar 28,000. Ada dalam bank 28,000. Itu keluar masuk. Lepas tu keluar masuk sia 2. Hari suara dia jatuh Hasriya, wajib tak zakat? Tak
wajib. Tak wajib. Mau masuk balik. Mula balik nisab baru. Kemudian dia. Kemudian start balik haul. Kemudian tarik pula RM100. Wahai kata. Tu. Bila nak wajib zakat? Tak wajib. Tak wajib zakat, Syekh. Awak inkan ya, Syekh. Buat elah. Ha? Helah. Tapi tak. Tak. Dia kalau buat keluar, mesti dia keluar pada milik. Sebab para ulama sebut duit ni tak kira dalam bank ataupun dalam tangan kita. Ambil RM100 bagi hadiah kat mak. Bagi sedekah kat mak. Nah, mak bagi beli sedekah kita, RM100 kita punya tu. Faham tak? Hilah mungkin. Tapi kena keluar daripada milik kita. Beli coklat. InsyaAllah Syekh kena. Boleh faham? Faham. Tak faham kok? Antar bagi cukup dulu duit kat bank tau. RM24,000 kita sembang. Faham tak? Bagi Anas. Oh, KWSP bahas dia panjang, Syekh. KWSP bah, nanti insya-Allah ada masalah kita bahas. KWSP. Duit haram nak boleh kena zakat. Ha? Duit haram bukan duit milik kita. Tak payah. Duit haram itu bukan duit milik kita. Duit haram ialah tempatnya di mana kata para ulama, fatwa ulama Hadramut, dibuat tandah ataupun dibuat jalan. Buat tandah di dua tambah satu lagi tempat tak cukup. Ambil duit haram lah. Bukan milik kita aslan. Haram kita bagi makan anak bini, haram kita beli untuk kita, tak boleh. Hanya dibuat jalan dan juga buat tandah ataupun buat kebajikan masyarakat. Dia korek kelah, dia korek. Ha? Oh, malam. Allah alam. Bahar korek. Nampak? Sama je. Sama je. Faham tak? Tamam, Syekh. Tapi masalah duit ni ada unsur ribawi tak apa? Nanti insya-Allah kalau ada rezeki kita bahas. Sebelum daripada zakatul fitrah. Secara ringkas lah. Nak suruh apa baca ibarat ayat almarhum Ayah Cik dalam Sulaimi Subian. Kalam jamil jiddan. Memang Ayah Cik ni di antara orang yang syadid dalam masalah apa? Bahawa duit tidak ada unsur ribawi. Duit tidak ada unsur ribawi dan dia kata apa? Sampai dia buat pula lah. Tak tentu halal dia kata. Jahil, karut, marut. Ribai orang yang apa bersalahan dengan dia. Faham tak? Apa kena halau dengan anjing semua. Kalam tawil. Masya. Baik. Kemudian yang kata lagi, hatta yahula alaihi al-haul wa zakatuhu rubu'ul ushri. Dan bermula zakatnya itu makna kewajipannya sama juga berdomir balik kepada apa? Az-zahab wal fiddah. Ada domir kan? Bermaksud zakatuhu makna zakatuhu kewajipan dia. Kewajipan apa? Kewajipan zakat. Berapa? Rubu'ul ushri. Rubu'ul ushri yakni 1/4 daripada berapa? 1 berapa? 1/10. 1/4 daripada apa? Rubu' 1/4, al-ushr 1/10. Jadi 1/4 daripada 1/10. Faham Syekh? Anda dah hurai dah dulu. Yang ni masalah. Kalau anda ada apa? Kalau anda ada kalau anda ada masalah 100 gram emas. Maka 100 gram nak kena buat berapa? Dia ada 3 cara. Pertama ialah ambil 2.5%. Ataupun yang kedua bahagi 4 bahagi 10. Ataupun bahagi 40 terus. Syimi. Kira. Anta ada 1000 gram. Seorang bagi dia. Bagi. Anta ada 1000 gram. Sekarang ni, anta kena bayar berapa? 1/4 daripada 1/10. Macam mana nak tahu kewajipan bayar zakat dia? Bahagi dengan apa? 1 bahagi dengan 40. Ha, buat. 1000 gram bahagi 40. 25 gram Syimi wajib keluarkan zakat emas dan perak. Zakat emas lah. Faham Syimi? Jadi rubu'ul ushri jalan yang paling mudah kata Dr. Labib Najib Abdullah Ta'ala bagi 40. Bagi 40 lepas tu kita ambil 1 bahagian daripada 40. Kalau bahasa mudahnya kita ambil 1/40 lah. Betul tak Syekh? 1/40 waktu lah ya. Dia pusing-pusing orang ni mesti gelak orang ingat ada mengaji apa ni. Ulam dah doruri je dah.
Debit dulu. Debit dah. Lebih kau. La ilaha illallah, orang nak bahar kata tadi bagi 40. Oh. Sini bagi bau dia. Faham tak sini? Ada soalan tanya siap? Tanya orang lain pula. Macam yang kata ni, kalau awak jambil, dia harus awak jambil. Tapi kalau awak jambil, waktu ni kalau kita nak masuk, kena bayar. Duit tu dia harus jadi duit haram. Baik. Dah dia dah. Patutnya duit haram ni kita buat manfaat. Manfaat umum. Oh, tak boleh awak bayar. Buat dah. Bukan untuk buat untung. Bukan untuk buat untung. Ada pun mungkin boleh buat untuk api ayak tu mungkin. Tu boleh. Tu boleh. RM25 tu kena bayar kan mah, kena bayar kan duit. RM25. Mah. RM25 mah. Sebab dia zakatul ain. Kita bayar kan duit ya. Betul. Dulu kita kata dengan duit Dapat RM5 mah, berapa orang Malaysia? Pada kita RM52 kerja. Tu bakat zakat tijarah. Ha? Tu zakat tijarah kot. Zero berapa? Zakat perniagaan. Bukan ni mah. Cuma dia mah apa? Dah. Boleh tu. Dapat RM5 mah, RM20 Malaysia. Pada tahun 22, RM7,000. Aku RM7,000 bagi 40 sama dengan RM522. Ni kalau kita bayar dengan apa? Kita bayar dengan duit. Kita bayar dengan apa? Mah bayar kan duit. Bayar dengan duit. Nanti tengok balik. Tapi saya ingat dia zakatul ain, bukan bayar dengan duit. Rubama fi khilaf. Dia bagi mah ke orang miskin. Ha? Mah ke orang miskin. Pecah kena mah. Bagi dengan duit. Dia kena dengan duit. Asal hantar bahar itu boleh. Boleh usyri dengan duit. Sebab dulu hantar kira ke satu gram besar. Kira memang kira begitu. Tapi kalau tengok Dr. Labib pun dia kira dengan dolar apa semua dia kira. Tapi bila dia zakatul ain, sepatutnya dia kena keluar dengan ain dulu. Bagi mah ke sikit. Dia kena Ada bagi orang itu. Kena RM20 mah 20 tu dekat orang yang ni kan, orang yang kira dekat kan. Tu dekat bagi orang miskin. So. Nanti tengok balik insya-Allah. Macam kau bagi mah. Kita berah tahu bagi dia kan. Macam nak bagi mah kat orang miskin. Dia kalau masalah ni dia kena himpun emas dengan mah-mah yang lain. Ramai. Yang banyak tu baru dia akan bagi sedekah pada fuqara dan masakin. Bagi mah Naam. kat orang miskin. Tapi kita tengok balik sebab apa? Sebab asal zakatul ain patutnya kena bagi dengan ain. Ada pun bayar dengan qimah. Itu kita tengok balik insya-Allah. Baik. Kemudiannya zakatul dhahab wal fiddah zakatul ain syekh. Wa yushtaratu alla yakuna huliyan mubahan. Syarah jelas sini. Syarah sini. Wa yushtaratu dan disyaratkan alla yakuna Wa yushtaratu fi dhalika ay zahab wal fiddah. Dan disyaratkan pada demikian itu demikian zahab wal fiddah. Apa dia? Alla yakuna huliyan mubahan. Bahawa tidak adalah ia az-zahab wal fiddah tu huliyan mubahan. Huliyan mubahan apa dia? Iaitulah huliyan dengan makna kata perhiasan mubahan yang harus. Huliyan apa dia? Perhiasan mubahan yang apa dia? Ya harus. Ana buat secara mudah ringkasan ni tapi dulu dah hurai dah.
Tamam. Kita buat secara mudah yang ni. Huliyan mubahan. Kita ada dua huli. Kemudian kita pecah pada apa? Huli lil isti'mal. Tamam. Kemudian kita ada lagi lil kanzi. Lil isti'mal untuk penggunaan dia ada dua. Iaitu isti'mal apa dia? Al-mubah dan juga al-muharram. Kemudian al-kanzi dengan makna apa? Lil isti'mal untuk guna. Perhiasan yang digunakan tu kanzi untuk simpanan. Faham? Pasal apa Shimi simpan mah? Siapa kena simpan mah? Apa dia? Siapa orang simpan mah? Adam. Kegunaan masa depan. Kalau simpan duit kertas? Anak-anak makan. Begitu. Kerana mah ni dia akan makin lama dia akan naik harga dia. Faham tak? Jadi kita tunggu naik harga tu, jual lah kat orang. Mah ni dia jenis bawa naik harga. Kalau hantar simpan duit dua apa? Duit RM1 tu lama-lama jadi art. Jadi apa? Orang tak pakai dah nanti. Ada jauh. Dia bukan jadi duit dah, dia akan jadi apa? Barang apa? Antik. Dan barang antik ni tak semua orang nak lah. Hanya orang-orang yang minat antik saja yang nak gila cari binatang ni. Faham tak? No. Jadi ada huli yang guna, ada yang simpan. Kalau huli yang untuk walil kanzi memang tajibuz zakah. Dia boleh kan. Kanzi. Kemudian lil isti'mal ada al-mubah al-muharram. Al-mubah apa dia? Tajibuz zakah. Alla yakuna huliyan mubahan, na'am. La tajibu zakah, sorry. La tajibu zakah. Kemudian ni adalah tajibu az-zakah. InsyaAllah. Ini secara ringkas lah kita buat. Secara mudah-mudah. InsyaAllah. Harus. Bah. Qusma yubahu bistiwa'i al-fi'li wa tarki 'ala as-sawa'i. Selera agak terima. Saya tengok dulu. Kita ada huli dengan makna apa? Kita dengan makna huli dengan makna apa? Kita dengan makna perhiasan. Perhiasan ni tak kira lah. Tamam? Perhiasan ni masalan apa dia? Mari perhiasan. Bedak perhiasan seumpama. Contoh perhiasan ialah gelang. Siwar, yang ni gelang tangan. Wakhil khal, gelang kaki. Lagi pagi. Tauk. Tauk ni letak di kepala, tengkolok ataupun letak di tekak. Mahkota, tauk di mana-mana pun. Yang penting dia ada perhiasan. Bila perhiasan tu ada yang berbentuk isti'mal, ada yang berbentuk kanz. Isti'mal iaitulah yang digunakan. Maka tengok dulu wajib zakat tak. Kalau al-mubah, yang tu yang harus. Yang apa Syekh? Yang harus. Maksudnya seorang itu syarat kata boleh guna perhiasan tersebut. Cik Usam? Faham? Jawapannya tidak wajib zakat. Bermaksud kalau orang perempuan dia pakai gelang mah, gelang kaki, boleh je pakai gelang kaki. Tak ada masalah. Yang masalahnya bila dia pakai gelang kaki yang berbunyi. India. Tu hukumnya apa? Menarik perhatian, hukumnya haram. Tapi hukum asal pemakaian tu boleh. Dia pakai apa? Gelang. Gelang apa? Gelang tangan. Daripada mah dia pun pakai. Tidak. Maka bila dia pakai,
Contohnya di tangan dia ni, contohnya masalan dia pakai di tangan, dia pakai di tekuk, dia pakai di kaki, dia pakai di lutut dia pakai ikut dia lah. Kaki tu haram tak ada sebab Tak haram. kalau Haram sebab menarik perhatian, ada bunyi. Tik 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 tik. sebab kira India tu agama ni. Dah, dia tu budaya. Faham tak? Dia bukan agama. Ada kalau agama kata ada fadilat khas. Kalau tu bunyi kat tangan haram kok. Haram lah sama agak. Tapi seluruh ghalibnya orang letak kat kaki. Kucing. Kecil sama, haram lah. Tamam. Jadi, apabila begitu, bila mana kita sebut kata bahawa penggunaan dia itu hukumnya adalah harus. Orang perempuan dia pakai apa? Kaki, dia pakai di tangan, dia pakai di tekuk. Kira-kira semua apa? Cukup nisab masalah. Punya banyak dia pakai. 85 gram. Wajib tak zakat? Wajib tak zakat? Tidak wajib zakat. Kerana apa? La tajibu zakat kerana ulama fiqh kata, tadi baca balik ibarat wa yashtaratu fi zalika alla yakuna huliyan mubahan. Syaratnya apa dia? Nak wajib zakat jangan huli mubah. Kalau huli mubah tidak wajib zakat. Faham tak? Ibarat dia gitu. Disyaratkan nak wajib zakat jangan huli mubah. Kalau huli mubah tidak apa? Huli mubah tidak wajib zakat. Tamam Syekh? Faham ibarat tu? Adam? Faham tak? Tengok boleh kitab. Dia kata apa? Disyaratkan untuk wajib zakat bahawasanya emas tu bukanlah perhiasan yang dibenarkan. Jangan perhiasan yang dibenarkan. Kalau perhiasan tu yang dibenarkan, maka wajib tak zakat? Tidak wajib zakat. Kalau isti'mal al-muharram, isti'mal yang haram. Isti'mal penggunaan yang haram. Ni banyaklah. Maka hukumnya tajibuz zakah, wajib zakat. Iaitu ada dua surah. Yang pertama ialah apa dia? Orang lelaki. Maka lelaki memakai perhiasan daripada emas hukumnya haram. Kalau lelaki pakai gelang tangan, gelang kaki, gelang apa? Gelang kepala, gelang muka. Faham tak? Gelang hidung. Gelang telinga. Ni pakai apa? Tindik. Subang. Tidak. Maka kalaulah masalan hukumnya memang hukumnya haram dan andai kata cukup nisab masalan lebih pada 55 gram, 85 gram, maka wajib bayar zakat. Ni penggunaan. Jawapannya penggunaan yang haram seumpama bukan penggunaan. Penggunaan yang haram seumpama bukan penggunaan. Apa dia? Gigi boleh? Gigi. Dia ada masalah istisna. Istisna untuk beberapa masalah disebut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala minhaj. Iaitulah apa dia? Untuk gigi dan begitu juga apa? Jari. Jari ni. Orang lelaki lah. Sebab ada seorang sahabat hidungnya patah. Namanya Arfajah. Maksudnya Nabi apa? Dia hidung patah kemudian dia buh dengan apa? Dengan perak. Kemudian berbusuk sebab perak tak tahan. Lalu jumpa Nabi, Nabi kata tukarlah dengan emas. Boleh tukar dengan emas. Dia ada beberapa perkara yang boleh tukar. Hidung dengan emas, gigi dengan emas, kemudian jari dengan emas. Jari ni bukan satu jari. Ni tu. Orang panggil apa? Ruas jari. Ruas jari tu. Ruas jari ni pun ada tafsir. Ini disebut dalam Ta'liq Jawahir Naqiyah, iaitu yang ni. Bolehnya pada semua jari melainkan yang ni. Sebab yang ni ada dua sahaja. Nampak macam tiga sebenarnya dia dua je. Macam ni. Dia tak boleh. Sebab faedah dia pun sama juga. Sebab kita nak emas supaya kita boleh kepok. Faham tak? Jadi kalau tak boleh kepok macam surah dia. Surah dia apabila? Apabila tiga-tiga apa dia? Tak ada. Zaman dulu ada doktor, ada besi dia kan. Besi yang melembutkan. Alah kulli hal kita berpegang pada nas kalau ulama fiqh yang dulu. Kalau nak cari nas yang baru. Masih Syekh. Baik. Pakai boleh pula tangan dia terbungkus maka maksudnya dia darurat. Mesti ada darurat Syekh. Faham tak? Maksudnya terpatah tangan. Faham tak? Sejak pergi potong. Faham tak? Wallah tukar tangan dengan mah. Wah dah haram Syekh. Orang jari lah. Bukan jari. Ruas jari orang umat fiqh faham. Kalau gigi tak boleh. Gigi boleh? Kalau kita tukar lah. Tak ada duit, ada juga. Tak boleh. Dia kena darurat. Kena apa? Kena ada hajah. Darurat hajah. Tamam Syekh. Jadi lelaki tak boleh pakai. Kemudian begitu juga perempuan Banyak adat malu. Boleh kaya. Perempuan apa dia? Perempuan yang melebihi qadar uruf. Tamam? Masalan dalam syarah Yaqutin Nafis, Habib Muhammad Syatib rahimahullah sebut
ghalib pada zaman tersebut ialah dalam kitab fiqh mengatakan 20 misqal 20 misqal 20 misqal 20 misqalan pada khilkhal. Khilkhal ni apa dia? Gelang kaki. Gelang kaki orang pakai, orang perempuan adat pakai 20 misqal je. Jadi kalau dia pakai 21, 22, 23 lebih dah qada uruf. Lebih qada uruf, maka dia dikira. Dikira macam mana? Dikira seolah tak pakai. Maka kalau dia ada simpanan juga, tidak, kira campur. Tak dikira tu hak 1% tu ke? Tak. Yang ni kena beringat balik. Apabila perempuan itu memakai rantai melebihi qada uruf. Contoh qada uruf kata 20 gram sahaja pakai di tangan. Contohnya lah macam ghalib kalau di tempat kita orang perempuan pakai takat ni lah. Tak, gelang emas. Tidak, qada uruf. Tapi dia tibai mami jarum sampai sini. Tamam ya Syekh? InsyaAllah. Tayyib. Soalan dia wajib tak zakat? Naam, wajib zakat. Kalau lebih pada nisab. Soalan dia wajib nak kira nak kira bahagi 40, 2.5%, adakah daripada sini ke sini ataupun daripada sini ke sini? Yani adakah kira hak az-zaid yang lebih ataupun kira al-jami'? Kata Imam Al-Bajuri, tajibu zakatu fil jami'. Wajib zakat pada semua, bukan pada hak lebih. Ada nas. Masih? Pada urus tempat. Ha? Pada urus tempat. Nah, urus tempat dan uruf uruf tempat dan juga uruf qadaran kebesaran diri dia. Anak, yang ni dia anak raja, dia anak menteri besar. Lainlah. Faham tak? Kita anak apa? Anak berada aja. Gelok Hashimi. InsyaAllah Syekh. Ada soalan? Jadi apabila orang perempuan memakai melebihi qadaran yang qadaran melebihi qadaran urus tempat, maka wajib zakat pada semua. InsyaAllah. Jadi Ustaz faham sekarang ni? Ada Kalau urus tu kata dia pakai apa tu pak tengok. Yalah, soalan dia apa? Tak nampak soalan? Tak ada urus pun. Ha? Kelantan ada urusnya. Tak ada urus pun. Hush. Banyak dah. Jodoh Kelantan tak ada uruf Kelantan kayu. Tengok Johor ada 850 gram. Kedah 170. Masya-Allah. Dah bagus. Johor kaya-kaya 850 gram boleh pakai. Kelantan kayu. Kelantan tak ada uruf. Putih. Abang nak cerita. Dia kata dia pergi macam mana dia boleh jumpa mak mentua dia lah. Sebelum tu tak kenal siapa lagi. Mak abang nak main je berziarah lah dia kata. Pergi tidur rumah. Dia kata abang nak kata kalau aku orang jahat aku boleh kerat tangan. Maksudnya kalau kata dia, maksudnya kalau lah sebab depa ni bagus. Kan orang kata ni kata marilah kata mari tidur rumah. Faham tak? Dia kata gelang penuh kat tangan. Dia kata kalau orang jahat, maksudnya dia bukan orang jahat lah. Faham tak? Dia kata dia. Yang ni kalau lah yang masuk tu bukan abang no. Yang tidur rumah tu, yang dijemput tidur rumah tu, tapi orang jahat. Kerat tangan ni confirm. Orang penuh di tangan. Tak? Ni kemungkinan lah dengan sebab tu lah dia kata tak ada uruf. Hak ni jenis apa? Kalau hak ni, maka tidak ada istilah haram. Pakai dah nak pakai terang mana pun. Tak faham Syekh? Ha? Sebadan. Sebadan tu confirm. Dah macam uruf. Faham dah? Kuala Lumpur dan Putrajaya. Awak Kedah 170 gram. Sikit sangat ni. Tak menunjuk Ha? Orang Kedah tak menunjuk. Faham tak? Dia duit, dia simpan di apa? Dia bukan simpan duit, dia simpan tanah. Ha? Simpan di hutan. Simpan apa? Amalan. Tu yang jadi pelik-pelik bunyi pelik-pelik Melaka 180 gram. Negeri Sembilan 200 gram. Pahang 500 gram, Perak 500 gram. Sabah apa? Kelantan ke banyak emas tu. Emas banyak mana? Tak ada. Tak ada. InsyaAllah Syekh. Tadi jadi orang Kelantan boleh pakai dah. Orang mana pun nak pakai. InsyaAllah. Jadi faham Ustaz Zam? Jadi apabila kita menggunakan perhiasan tersebut dalam bentuk yang haram, maka wajib bayar zakat. Walaupun kita guna. Kemudian, wajib semualah kalau pakai lebih pada bajuri. Bajuri orang itu. Bukan bajuri saja. Ulama fiqh Syafi'i kata wajib zakat semua. Tamam? Di antara yang menyebutnya al-bajuri dalam hasiahnya. Dia pakai 1 gram. Ha. Dia pakai 1 gram
kan. Ha. Wajib zakat 85 gram. Ha. Kalau huruf boleh pakai 85 gram. Ayo. Kalau huruf boleh pakai 85 gram lah. Ayo. Tapi dia pakai 100 gram. Naam. 1 gram lah. Dia pakai 100 gram. Ah. Bukan 15 gram tu. Tak, 1 gram. Kau dah dapat. Tak. Wallah alam. Saya nyari. Cari dari. Nama Syekh. Lil-kanzi untuk apa? Lil-kanzi untuk simpan. Jadi kalau untuk kita ada emas dan juga perak, kemudian kita nak buat simpanan. Simpan ni maknanya kita simpan sungguh. Bukanlah untuk kita bukanlah untuk kita memberikan umpama sewa dan juga upah. Sewa. Kalau kita sewakan juga bagi orang, maka masuk atas. Al-isti'mal al-mubah. Maka sini memang simpan untuk apa? Simpan untuk harta tu apa? Kita simpan untuk hari akan datang. Supaya bila harga emas naik kita jual masalah ataupun kita nak bagi pada anak cucu kita. Kan sebenarnya simpan tersebut memang simpan, tidak ada niat untuk menggunakan sama sekali. Maka wajib tak zakat? Ini wajib zakat lah. Tajibu az-zakah. InsyaAllah. Beh. Boleh capur bayar zakat. Maksudnya nisab. Cepat lah. Nisab Pak Sita ada dalam 40. Ayo. Siapa yang pakai? Original. Orang Tina. Dia pakai apa? Haram lah. Dia pakai daripada Ayo, memang kena campur. Campur. Sebab apa? Sebab kira macam seolah tak dipakai. Faham? Taib Syekh. Habis ni salah jelas insyaAllah. Ustaz Usam. Dah tadi dia kata tu, maksudnya ada pakaian yang dipakai secara haram. Kemudian ada juga yang disimpan. Campur lah. Faham tak? Soalnya tak dipakai pun. Campur tu lah haram lah. Naam. Kalau tak buka haram, memang tak wajib zakat sama sekali. Contoh macam dia ada 80, simpan 80 gram. Kalau lelaki pakai 5 gram wajib zakat, cepat simpan 5. Kalau perempuan pakai 5 gram tak wajib zakat. Ayo. Jadi lelaki pakai 85 gram. Kira 85 gram. Kalau perempuan Bahkan tu memang surahnya memang jelas. Sebab apa? Sebab dalam kaedah fiqh mazhab Syafi'i memang dicampur apa? Untuk menyempurnakan nisab. InsyaAllah. yang harus tak campur, harus. Harus sebab tak wajib aslan. La yajib aslan. Tak wajib sama sekali. Taib Syekh. InsyaAllah jelas. InsyaAllah sini. Kemudiannya, sikit lagi. Wayajibu fil ma'din minaz-zahabi wal fiddah. Dan wajiblah pada apa dia? Pada ma'din, pada al-ma'din, pada al-ma'din kita dah hurai dah dulu ni. Iaitulah apa dia? Syai'un yastakhrijuhu Allah Ta'ala min al-ard. Iaitu harta galian. Bukan harta karun. Makna satu emas dan perak yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala di dalam muka bumi. Dalam bumi. InsyaAllah Syekhana. Jadi ma'din kama syarahna walhamdulillah. Naam. Fi dhain rubu' al-'ushri law min ma'dini wa ma yazidu bil hisabil bayyin. Tamam. Jadi ma'din iaitulah perkara yang dikeluarkan daripada hasil galian bumi. Dia tidak pernah dimiliki oleh sesiapa pun. apa dia Arab ni? Ma'din tu. Dulu bagi dah dulu. Memang dulu takrif bagi dah. Kemudian wajibu fil ma'din, dan wajib pada ma'din minaz-zahabi wal fiddah, daripada apa? Emas dan perak, rubu'u ushrihi. 1/4 daripada 1/10. Bermaksud sama juga kaedahnya bahagi apa? Bahagi 40 insya-Allah. Idza kana nisaban fil hal. Idza kana nisaban fil hal ada tak? Idza kana nisaban fil hal mawjud. Idza kana qaid pada kata apa? Wajibu. Qaid pada kata yajibu idza kana, apabila adalah ia al-ma'din nisaban, nisab, cukup nisab. Nisabnya berapa? Sama juga nisab emas dan perak. 85 gram dan 595 gram. Fil hali pada apa? Pada apa dia? Pada sekarang. Pada apa? Masa la tu. Pada apa? Masa apa dia? La tu. Taib Syekh. Ma makna hadzal kalam? Kita kena tahu bahawasanya ma'din tidak wajib haul. Bahkan ma'din wajib tiap-tiap kali apa dia? Tiap-tiap kali kita mendapatkan hasil. Ma'din ni cara dia iaitu kita apa? Mencari hasil galian bumi. Iaitu dia ada alat khas dia. Bukan apa? Setengah orang pada
Pi sana terus. Ni ada juga begitu. Ha tak? Allah 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 Allah. Ha tak? Gi tarik. Wala kulli hal, lepas tu bukanlah kita faham. Dulu ada duk faham gitu kok. Ada emas lagu rusak lagu tu macam telok naga. Ha tak? Allah emas lagu tu kaya lah tu. Dia sebenarnya dia ada emas tapi dia melekat di batu-batu. Jadi kita perlukan alat juga untuk tarik emas tersebut. Maka nak kira tu pun kira emas yang solid tanpa kira batu-batu tersebut. Hak tu yang nak kira apa bagi cukup 85 gram. Tamam? Maka bila kita keluarkan 85 gram tersebut, yakni syarat dia apabila kita dapat mestilah cukup nisab. Fil hal pada la tu. Kenapa disebut fil hal? Kerana tidak wajib haul. Tidak disyaratkan haul, lebih tepat. Tidak apa dia? Disyaratkan haul. Okey, soalan dia di sini. Andai kata masalan, andai kata anta cari kali pertama dapat 50 gram emas. Wajib tak zakat? Wajib tak zakat? Wajib tak zakat, Mat? 50 gram. Wajib tak zakat? Tak wajib sebab apa? Sebab dia wajib lah kali. Tak cukup nisab. Baik, kali kedua dia buat dapat 50 lagi. Soalannya digabungkan ataupun tidak? Gabung. Anda bahas dulu ni. Digabung tak? Naam, digabung. Gabung. Maka fil hal pada la tu, tamam, yakni kerana apa? Tidak disyaratkan haul. Kemudiannya, adakah dicampur hasil penemuan kita kali pertama dan kali kedua? Jawapannya dicampur dengan syarat tatabu' mualat pada kerja. Mualat pada kerja yakni uruf. Yakni hari ni buat, esok pun buat. Esok pun buat, esok pun buat. Adapun bila mana dia dapat sekali, kemudian kata tak mau buat dah. Tak saya buat dah kata. Padahal lah dikaya orang ni 50 gram. 2-3 hari pula. Cari pula. Faham tak? Maka ketika itu tidak dicampur. Maka sebab itulah dicampur antara dua hasil penemuan dengan syarat tatabu'. Tatabu' yang ni apa? Mualat. Mualat tu dengan mesti kata apa? Yakni mualat pada uruf. Dia kata, buat sokmo kata ni. Buat sokmo. Pada apa? Pada uruf. Yang ni sehari, esok buat pula. 2 hari cuti pula, esok buat pula. Sehari esok buat pula. Esok buat pula. Esok buat pula. Esok buat pula. Faham tak? Duk buat sokmo. Satu baru dicampur untuk mencukupkan nisab. Kalau you buat sama dalam seminggu sekali pun tak kira dicampur juga. Kalau dia buat ni? Seminggu sekali dia buat. Seminggu sekali dia buat. Uruf kata apa? Buat, adakah dikira berhubung? Zahirnya kalau seminggu sekali tak dikira berhubung. Uruf kata apa? Tidak berhubung pekerjaannya. Kalau sehari, naam, kira berhubung. Untuk menghimpunkan. Dia dikira dihimpunkan apa dia? Penemuan pertama dengan penemuan kedua untuk apa? Untuk wajib dia, untuk menyempurnakan nisab. Apabila berterusan pada bekerja. Uruf kata apa? Ni masih lagi bekerja. Adapun kalau kata apa dia dah buat kali pertama, dapat penemuan, kemudian dia tak mau buat dah. Kemudian dia buat pula kali kedua. Adakah dicampur dua tu? Memang tak dicampur. InsyaAllah. Sini ada ibarat dia ni. Ada soalan tak? Dulu bahas Hazim kan? InsyaAllah. Kalau macam dia dapat 20 gram, lepas tu 2 bulan pula baru dia cari, tak wajib. Dah wajib, tak wajib. Atau boleh terputus. Terputus mualak. Yang ni mualak yang nisbah pada uruf. Taib. Jadi hak tu pun sama juga. Berapa? 1/4 daripada 1/10. Tamam? Qala wa amma ar-rikazul jahiliyyu fa fihi al-khumusu fil hali bi syarti an yakuna zahaban aw fiddah wa an yujada fi mawatin aw milkin ahyah. Wa amma ar-rikazul jahiliyyu, adapun rikaz jahili, ar-rikaz yakni harta apa? Harta yang telah disimpan. Ar-rikaz tu apa dia? Dafin, iaitu yang harta yang ditanam.
al-jahili oleh orang zaman jahiliyah. Tamam? Yani, ma makna hadzal kalam? Ar-rikazul jahili, ar-rikaz makna al-madfun, yang ditanam dalam bumi. Kerana orang Arab dulu, tamam, masalan, hatta pada zaman sebelum bangkitnya Nabi SAW, ketika itu Arab Quraisy, mereka ditakut diserang oleh daripada puak-puak yang tertentu, Bani Jurhum, la adri ismu. Maka mereka mereka mengambil jalan ihtiyat, mereka simpan harta mereka bertanam. Tanam. Tamam ya Syekh? Maka apabila kita menemui, kita jumpa, kita duk buat nak gorek apa? Korek tanah. Nak gali mayat masalah. Faham tak? Nak gali lubang taik ke masalah. Tiba-tiba jumpa apa? Jumpa harta karun. Tapi al-jahiliyu, yang dibangsa kepada zaman jahiliyah. Tamam? Maka di situ wajib zakat kalau cukup nisab. Suf di sini dia katakan al-jahili. Al-jahili itu dia, yakni qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahiliyah yakni sebelum daripada dibangkitkan Nabi menjadi nabi. Tamam? Dibangkitkan Nabi menjadi nabi. Tamam? Dibangkitkan Nabi menjadi nabi. InsyaAllah. Jadi macam mana Syimi nak tahu kata tu dia ialah apa? Ialah duit zaman jahiliyah. Syimi, emas tu emas zaman jahiliyah. Ialah dengan umpama alamat. Ini Syimi buka-buka tulis bahawa Fir'aun Malik Misr sanata kada Masihi. Oh, jadi tu nisami rikaz. Tapi kalau Syimi gali-gali nampak apa? Sudah. Ni lambang apa? Apa-apanya gambar siapa Syimi? Gambar zaman Najib. Contohnya. Hak tu dia. Hak tu bukan rikaz jahiliyah. Rikaz Islami, Syekh. Tamam, Syekh? Baik. Sebab itulah apabila kita menemui pada emas dan perak yang pernah dimiliki oleh orang dan orang tersebut adalah zaman jahiliyah, maka ini rikaz, maka kita ambil untuk kita, cuma kita wajib keluarkan zakat. Tetapi ada pun kalau kita menemui yang setelah daripada kebangkitan Nabi SAW, kita jumpa zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tamam? Yani masa kita jumpa zaman-zaman ada tulisan nama Sultan Zahir Bibars, apa nama Saifuddin Qutus, Abdul Malik bin Marwan, nama-nama. Sebab anda kena tahu awal man duribat ismu ala sikkah huwa Abdul Malik bin Marwan. Awal-awal orang yang apa? Duit tersebut yang diketuk atas apa? Atas nama. Sebab dia zaman dulu dia pakai letak, awal-awal sekali orang buat adat tu ialah Abdul Malik bin Marwan. Iaitu dia jadi raja, khalifah. Dia buat duit itu letak nama dia. Abdul Malik bin Marwan. Tamam? Kemudian selepas tu pakai ikut. Maka setiap khalifah dia akan ada duit khas dia. Duit khas tu pun orang akan pakailah dengan nama dia. Abdul Malik bin Marwan, lepas tu Al-Walid bin Abdul Malik. Jadi orang pakai duit tersebut yang ditulis nama khalifah tersebut. Tamam ya Syekh? Baik. Jadi di sini apabila kita mendapati duit tersebut duit apa dia? Bukan zaman jahiliyah. Maka hak tu kena kembalikan balik kepada apa dia? Kepada keturunan-keturunan mereka yang masih ada. Kerana mereka yang berhak. Ataupun kalau tidak dapat, maka kembali kepada Baitul Mal. InsyaAllah. Jadi ingat balik. Apabila apa dia? Apabila kita dapati dia. Apabila kita dapati dia apa? Apabila kita dapati dia ialah selepas daripada kebangkitan Nabi SAW, maka ia ialah milik bagi siapa? Milik bagi keturunan mereka. InsyaAllah. Mereka milik bagi siapa? Keturunan-keturunan mereka. Kalau tidak jumpa keturunan mereka, tak mampu. Wahwa as-sa'b, Syekh. Itu yang payah kali. Maka kembali kepada Baitul Mal, ai Baitul Malil Muslimin. Tanda elok. InsyaAllah. Tak, Baitul Malil Muslimin. Baitul Mal seumpama apa? Bank rakyat Malaysia. Bukan bank rakyat, macam mana abang? Dia kebajikan masyarakat Malaysia. Zaman sekarang Allah alam macam mana. Sebab apa? Baitul Mal bermaksud, Baitul Mal yakni apa dia? Segala orang panggil tempat untuk menguruskan duit-duit orang Islam yang sedekah ataupun wakaf ataupun apa dia? Ataupun bayar zakat. Jadi dia pakai susun kat situlah. Faham tak? Sebab itu dulu sultan-sultan yang zalim, yang raja-raja yang zalim,
mereka akan ambil duit pada Baitul Mal. Sedangkan tu orang Islamnya depa akan ambil. Depa pakai untuk depa pakai untuk anak bini depa. Kullu hadha haram syar'an. La yajuz. Kalau menteri ambil duit rakyat, Tamam Syekh. InsyaAllah. Adapun hari ni wallahu alam macam mana apa? Allah alam macam mana hari ni. Cuma hari ni Baitul Mal, kata Selangor ada Baitul Mal kan? Ada kan Baitul Mal Selangor kan? Orang Selangor tak ada? Orang Sabah. Yang Selangor tak ada ni? Tak ada orang Selangor payah kot. Ana orang KL. Ana orang KL. InsyaAllah. Jadi wa amma rikazul jahili, adapun rikaz jahiliyah fa fihi al-khumusu fil hal. Maka padanya 1/5 fil hali pada sekarang, la tu lah. Fil hal pada la tu, yakni dia tidak disyaratkan haul. Jadi khumus ni apa 1/5. No. Hak ni apa 1/5. Jadi yang ni nak buat jalan 1/5. Syekh, 1/5 buat mana? Ha ni contoh masa dapat 100. Bahagi apa Syekh? Bahagi 5 dapat apa? Ha? Bahagi. Oh, bahagi. 100 gram dapat berbahagi 5. 20. Maka 20 tu qadar yang wajib. InsyaAllah tak perlu tulis kot. Jelas. Faham Jimmy? 100 tu bahagi 5. Khumus yang ni apa? 1/5. Yang ni segala yang terdapat bahagi 5. Hak tu qadar wajib zakat entah. Baik. Bisyarti an yakuna dhahaban aw fiddah. Dengan syarat apa? Bahawasan adalah apa? Zahab aw fiddah. Emas ataupun perak. Adapun selain daripada itu maka tidak wajib zakat. Seumpama petrol. Gadi apa? Tu dia jumpa apa? Petroleum. Faham tak? Petrol, jumpa petrol. Jumpa kristal. Jumpa jin. Faham tak? Semua tu tak wajib zakat. Jumpa masjid. Mah jin. Wa an yujada fi mawatin aw milkin ahyah. Wa an yujada, dan bahawa yujada didapati. Wa an yujada, dan bahawa didapati akan dia apa? Dia rikaz jahili tu dia. Fi mawatin. Pada apa? Mawatin, bumi yang mati. Bumi apa? Yang mati. Yang mati. Au milkin, ataupun milik. Milkin. Tamam? Ataupun apa? Milkin, pada milik. Tanah milik dia lah. Ahyahu, yang telah menghiduplah oleh ia. Ia syakhsun, ia seorang. Hu akannya mana? Ha? Hu akannya mana? Nya milk. Syuf. Sekarang ni kita ada syarat bahawasanya bisyarti an yakuna zahaban aw fiddah. Syarat dia mesti zahab wal fiddah. Sikit dah. Wa fi rikazin jahiliyyin minhuma al-khumsu halan kaz-zakati qusima. Rikaz jahiliyah bawah 1/5. Dengan syarat zahab wa fiddah. Kemudian syarat juga mesti dia dapatkan tu pada tanah yang mati. Mawat ni apa? Tanah yang tidak dihidupkan. Kita panggil hari ni apa? Tanah yang belum diterokau. Mawatin yang tanah yang belum diterokau. Yani anta masalan termasuk buat tanah diterokau seumpama hutan. Tamam? Lalu anta gadi-gadi dapat apa? Dapat mah. Fahuwa lak. Milik anta Syekh. Kerana kaedah kita dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ardah, bahawasanya tanah yang mati ini tidak ada hak milik siapa-siapa. Kemudian bila tanah mati, dulu kita bahas dalam kitab hadis, man ahya ardan mayitatan ataupun mitatan fahuwa lah. Tamam? Falahu aw fi riwayah falahu fiha ajr. Siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka baginya itu padanya ganjaran. Ganjaran apa? Yakni bumi itu milik dia. Yani masalah kawasan ni belum diterokai. Tamam? Lalu anta masuk, anta buat gembar-geburkan dia, kemudian anta buat binaan. Maka tempat dia jadi hak milik anta. Hak milik dengan apa? Beli ke? Jual ke? Orang bagi ke? Tak. Dengan bil ihya. Ihya'ul mawat. Babu ihya'i al-mawat. Dimiliki apa nama? Allah SWT. Ihya'ul mawat dengan makna menghidupkan bumi apa? Bumi yang mati, yang tidak ada tuan. Maka jadi hak milik anta. InsyaAllah. Maka apabila anta mendapati akan emas dan perak pada mana? Rikas tersebut pada tempat yang tidak ada tuan, milk. Sorry, pada apa? Fil mawat. Tanah yang mati. Tamam? Maka itu pun milik anta. Ataupun tanah mati tersebut dan anta yang hidupkan dia.
ahyahu, anta yang menghidupkan tanah mati tersebut. Maka itu juga hak milik anta. Kerana apabila anta menghidupkan akan satu bumi, maka anta juga memiliki barang yang di dalamnya. Tamam? Barang yang di dalamnya ni rikas jahiliyah. Adapun kalau kata tanaman orang Islam yang zaman dulu, maka kembali pada orang Islam zaman dahulu. Itu hak milik dia. Kerana hak itu hakikatnya adalah umpama luqatatun mal dha'i'. Harta yang hilang bagi orang Islam. InsyaAllah syekh. Adapun milkin ahya. Adapun jikalau anta dapati juga dapati akan tanah, akan emas dan perak pada tanah orang lain. Hak milik anta ke hak milik dia? Yang ni masalah Syimi teroka belakang Muhammad. Bukan teroka, maknanya gali belakang Muhammad. Tiba-tiba jumpa emas. Hak Syimi ke hak mat? Syimi cari, mat punya tanah. Hak mat. Betul ke Syimi? Kalau main dekat praktikal, tak. Bukan dalam poket dah. Tak. Jawapannya apabila menjumpai akan emas dan perak, rikaz jahiliyah pada tanah orang, maka itu hak milik orang. Baik, kalau dia kata, bukan hak Noh punya ni, kata ni. Tak ada orang kata tak milik. Maka kembali pada tanah tuan tanah sebelum dia. Wahai kata, tapi siapa yang tak mengaku kan? Kalau Malaysia ni kena ikut kerja Apa pula? Tanah Malaysia hak kerja Tak, kalau ikut mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i mazhab Syafi'i tidak memiliki akan tanah melainkan orang yang menghidupkan tanah tersebut. Berbeza dengan mazhab Imam Al-Azham Abu Hanifah. Al-Azham Abu Hanifah kata kerajaan boleh sekat. Maka kerajaan ambil semua tanah kerajaan dah, mana ada tanah bukan kerajaannya. Lah ni kita. Dia hukum al-hakim yarfa'ul khilaf. Hukum hakim mengangkat khilaf. Tak ada khilaf dah. Bila hakim kata begitu. Tak ada lah. InsyaAllah syekh. Faham ni? Jadi, apa maksudnya? Wa an yujada fi mawatin. Bahawa didapati pada tanah yang mati. So, ataupun milkin. Milkin tu tanah. Tanah yang dia hidupkan. Milkin tu muraknya apa? Tanah yang dia hidupkan. Jadi, kalau dia jumpa emas dan perak pada tanah yang mati, tanah yang tidak diterokai, ataupun tanah milik dia, tanah yang dia hidupkan, maka itu hak milik dia dan dia wajib keluarkan keluar zakat. Adapun kalau jumpa di tanah orang, maka dia kena bagi kepada dia dan dia yang keluarkan zakat. InsyaAllah. Wa tajibu zakatu tijarah idza balagat nisaban akhirul haul. Wallahu a'lam. Ustaz ada soalan? Jun, bila? Kalau yang dimiliki ahyaun ni pasal kita. Bukan. Maksudnya milikin ahya. Bukan, milikin ahya. Tanah tersebut tanah yang tidak ada pemilik. Sebab tanah mati. Kemudian kita datang, kemudian kita kita hidupkan dia. Kita bajak tanah, lepas tu kita bangunkan bangunkan rumah dan semuanya. Itu jadi hak milik kita. Jadi di antara dua masalah ni lebih kurang aja. Kerana yang pertama tanah tu mati. Kemudian kita jumpa, hak tu hak kita juga. Ataupun tanah tu pun mati tapi kita hidupkan dia. Tamam, tu pun hak milik kita juga. Tak ada hak orang sebab kita jumpa rikas jahiliyah. Tanah kerja lah. Rikas anta jumpa yang tak emas tu apa? Emas tu rikas jahiliyah. Rikas jahiliyah maksudnya apa? Maksudnya kata emas dan perak itu adalah kepunyaan zaman Qarun wa Fir'aun wa Haman. Maka lah ni dah terbatal milik. Apa ni aja supaya cari dalam sungai jumpa tanah atau jahiliyah. Aywa. Dapat. Sebab apa? Sebab soalannya syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang menasahkan syariat-syariat sebelum. Itu elak dia. Adapun selepas Islam tak boleh kalau jumpa zaman-zaman tok nenek kita ni hak zaman tok nenek kita tu kita ambil tersimpan dia tak boleh. Sebab dia harta yang hilang, kena cari tuan dia balik. Tuan dia mati dah. Cari anak cucu dia. Kerana anak cucu yang lebih berhak dengan harta warisan tok nenek dia yang telah meninggal dunia. Khabar kita kena. Khabar kita. Tapi masalah ramai anak cucu tu bahagia. Faraid. InsyaAllah. Gitu lah. Allahu a'lamu bis-shawab.